Molecular formula for benzene is C6H6 dan ianya boleh dilukis macam ni. Kita ada 6 karbon di sini dan 6 karbon ni dia alternate antara double bond dan single bond. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Dan setiap satu karbon ni dia bonded kepada satu hidrogen. So kita ada C6H6. Ini adalah struktur dalam bentuk expanded structure. Benzene boleh juga dilukis dalam bentuk condensed structure. So kalau condensed structure, hidrogen ni tidak akan ditunjukkan. So ianya boleh dilukis macam ni. Single bond dia terdiri daripada satu sigma bond. Double bond dia terdiri daripada satu sigma bond dan satu pi bond. Satu sigma, satu pi, satu sigma, satu sigma, satu pi, satu sigma. Elektron yang membentuk pi bond ni kita panggil dia sebagai pi elektron. Pi elektron ni sifatnya dia boleh bergerak, boleh delocalize. Elektron pi bond yang ni boleh bergerak ke sini, pi elektron yang ni boleh bergerak ke sini, pi elektron yang ni boleh bergerak ke sini. So, jadi berlakulah perubahan kedudukan double bond, dia jadi macam ni. Yang ni asal duduk sini, dia dah pergi duduk sini. Yang ni duduk sini, dia pergi ke sini. Yang ni duduk sini, dia dah pergi ke sini. So, ini semua ni kita panggil dia sebagai Kekuli structure. Mengambil nama sempena saintis yang memperkenalkan struktur ni, namanya adalah Kekuli. Selain daripada Kekuli structure, benzene ring ni juga boleh dilukis dalam bentuk resonance structure ataupun resonance hybrid structure. Bentuknya adalah macam ni, kita lukis bentuk hexagon dan dekat dalam dia kita lukis bulat, menunjukkan elektron yang pi elektron ni dia boleh bergerak di dalam benzene ring. Benzene ring ni dia adalah tergolong dalam kategori aromatic ring. Dalam kategori aromatic ring, bukan benzene sahaja, ada banyak lagi compound lain yang tergolong dalam aromatic ring. In order untuk sesuatu compound ni tergolong dalam aromatic ring, mereka mestilah memenuhi criteria of aromaticity. Criteria of aromaticity ni ada 4. The first one is cyclic, the second one is completely conjugated, the third one is contain 4n plus 2 pi electron ataupun kita boleh panggil dia Obey-Huckel's rule, and number 4 is planar. Kalau cukup 4 kriteria ni dipenuhi, barulah sesuatu compound tu boleh dikategorikan sebagai aromatic ring. Saya dah pilih 5 struktur untuk kita tentukan sama ada mereka ni tergolong dalam aromatic ring ataupun tidak. In order untuk tergolong dalam aromatic ring, mereka ni mesti memenuhi keempat-empat kriteria of aromaticity. The first criteria is cyclic. That means compound tu mestilah dalam bentuk gegelang yang tertutup. Daripada 5 compound ni, 4 compound ni semuanya adalah cyclic kecuali yang tengah ni. Yang tengah ni dia bukan cyclic, dia terbuka dekat sini. So apabila compound ni dia tidak memenuhi salah satu kriteria of aromaticity, terus compound ni tidak mungkin akan tergolong dalam aromatic ring. The second criteria, compound tu mestilah completely conjugated. Untuk mengenal pasti sama ada sesuatu compound tu completely conjugated atau tidak, dia ada tips dia, iaitu every atom in the cyclic compound is sp2 hybridized and has 1 p orbital. Maksudnya compound yang completely conjugated ni, setiap atom yang ada dalam cyclic compound tu, dia mesti sp2 hybridization dan setiap atom tu mesti ada 1 p orbital. Barulah compound ni dipanggil completely conjugated. Dan kita kena faham, an atom attached to 4 bonds is not sp2 hybridized. Maksudnya, sesuatu atom tu kalaulah dia attach kepada 4 single bond,
So dia bukanlah sp2 hybridization. So senang cerita, kita tengok je dekat sesuatu compound tu, kalaulah kita ada jumpa dalam compound tu ada satu atom tu dia attach kepada 4 single bond, maksudnya dia bukan completely conjugated sebab dia bukan sp2 hybridized. Tapi kalaulah kita tengok dekat sesuatu compound tu tak ada langsung atom dia yang attach kepada 4 single bond, so ianya adalah completely conjugated. Untuk tengok kriteria completely conjugated ni, saya lukiskan hidrogen yang ada pada compound yang kita dah lukis ni supaya senang nak tengok sama ada dia ada tak atom yang 4 single bond tu. Tengok compound pertama, carbon ni bukan 4 single bond sebab dia ada double bond. Carbon ni pun bukan 4 single bond, bukan 4 single bond, bukan 4 single bond, bukan 4 single bond. Ini pun bukan 4 single bond. So, jadi bila kita tak ada jumpa satu pun atom yang ada 4 single bond, so maksudnya compound ini adalah completely conjugated. Kita tengok compound ni pula, carbon ni bukan 4 single bond, carbon ni pun bukan 4 single bond sebab dia ada double bond kat sini. Tapi carbon yang ni dia ada 4 single bond. Nampak tak? Ini carbon ni dia ada 1, 2, 3, 4. So apabila kita ada jumpa satu atom tu, dia ada 4 single bond, so compound ini terus dikategorikan sebagai not completely conjugated. So bila dia tidak memenuhi kriteria kedua ni, automatically compound ni tidak tergolong dalam aromatic ring. Yang ni tak payah tengok, memang bukan aromatic ring. Kita tengok yang ni pula, yang atom ni bukan 4 single bond, ni pun bukan 4 single bond, 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 bukan 4 single bond. So tak ada satu pun atom dekat dalam ni yang ada 4 single bond. So jadi compound ni adalah completely conjugated. Okay, tengok compound ni pula. Yang ni bukan 4 single bond, bukan 4 single bond, bukan 4 single bond, bukan 4 single bond, yang ni pun bukan 4 single bond, 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 bukan 4 single bond. So kita dapati tak ada satu pun atom yang ada dekat dalam ni ada 4 single bond. So jadi compound ni adalah completely conjugated. The third criteria is compound tu mesti contain 4n plus 2 pi electron. So ini kita panggil dia sebagai Obey-Huckel's rule. So kita kena faham dulu 4n plus 2 ni, n ni dia boleh jadi sama ada 0, 1, 2 and etc. So kalaulah n ni kita ambil 0, so 0 ni kita masuk dalam formula 4n plus 2. 4 kali kosong tambah 2, dia sama dengan 2. So, bilangan pi elektron dia 2 pi elektron. Kalau if n is equal to 1, kita masuk dalam 4n plus 2. So, dia akan jadi 6 pi elektron. If n is equal to 2, 2 ni masuk dalam 4n plus 2. So, dia akan jadi 10 pi elektron. Kalau n ni kita ambil 3 masuk dalam 4n plus 2, dia akan jadi 14 pi elektron. So maksudnya compound yang tergolong dalam aromatic ring, bilangan pi elektron dia mesti sama ada 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Kalau kita jumpa sesuatu compound tu bilangan elektron dia 5. 5 tak ada dekat sini. Dia 2, 6, 10, 14. So kalau 5 maksudnya dia tak obey Huckel's rule. Kalau contoh bilangan elektron dia 11. 11 tak ada kat sini. So dia tak obey Huckel's rule. Untuk kriteria yang ketiga ni kita kena kira bilangan pi elektron. Pi elektron ni dia berada pada double bond dan triple bond. Kita tengok compound pertama. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bonding tu dia ada 2 elektron. So dia ada 6 pi elektron. So 6 ni ada dalam senarai Huckel's rule yang kita kira tadi. So jadi compound ni dia memenuhi kriteria yang ketiga. Okay, compound ni dengan compound ni tak payah tengok dah sebab dia memang bukan aromatic ring dah. Tengok compound ni, kira dia punya pi elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia ada 8 pi elektron.
So, dalam senarai Huckers rule yang kita kira tadi, 8 tak ada. So, jadi compound ni dia tidak memenuhi kriteria yang ketiga. So, automatically compound ni tidak tergolong dalam aromatic ring. Tengok compound yang terakhir, kira bilangan pi elektron dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dia ada 10 pi elektron. So, kalau kita tengok daripada senarai pengiraan Huckers rule tadi, 10 ada. So, jadi compound ni dia memenuhi kriteria yang ketiga. So, yang last sekali, kriteria terakhir adalah planar. Okay, planar ni senang je. Kalaulah compound tu dia memenuhi 3 kriteria yang pertama ni, confirm dia adalah planar. So, jadi compound pertama ni, since dia memenuhi 3 kriteria yang pertama, so confirm dia planar. Compound yang ni pun dia memenuhi 3 kriteria yang pertama, so dia adalah planar. So, jadi hanya compound 1 dan compound yang kelima ni sahaja mereka adalah aromatic ring sebab mereka memenuhi keempat-empat kriteria of aromaticity. Yang 3 ni tidak tergolong dalam aromatic ring.